نسأل الله الكريم أن يرزقنا إخلاص النية في القول والعمل، ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من عبادك الصالحين، ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Sebelum kita mulakan kelas pada pagi ini, marilah kita sama-sama niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan hadir ke majlis ilmu ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hadir majlis ilmu ini untuk mendapat kefahaman tentang ilmu agama kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki setiap daripada amalan kita dengan kita menambah ilmunya. Kemudian amma ba'. Jadi sebelum ni kita telah bincangkan pada matan wa'azzamu umuril iman sittah. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Situ kita sebelumnya ada kitaan sayang kitab pada muka surat 9. Kitab Ujaz pada muka surat 9 yang saya dah bagi sebenarnya. Jadi tak apalah, saya bacakan. Wa azzamu umuril iman sittatun. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Kata pengarang, perkara yang paling besar dalam iman itu ada 6 perkara, iaitulah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, beriman dengan qadar, iaitu Allah yang mentakdirkan yang baik dan yang buruk. Sebelum ni kita telah pun sampai pada perbahasan iaitulah bagaimana cara untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama-ulama dulu kebiasaannya di tanah Melayu baik di Arab, mereka bila mana nak mengajar bagaimana cara nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan ajar orang-orang awam dengan ilmu sifat 20 ataupun sifat 13. Sama je dua ni. Tak, dua-dua okey. Dua-dua tak ada masalah. Tak. Kita kata sifat 20 asalnya daripada 13 juga. Tidak ada perbezaan, tidak ada permasalahan di situ. Cuma ada perbezaan pada perkiraan saja. Fi kaunihi itu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Macam tu je. Jadi minggu lepas kita telah membincangkan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, wujudnya, apa dia maksud sifat wujud bagi Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana bila disandarkan sifat wujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah perbezaan di antara wujudnya Allah dan wujudnya manusia. Dua-dua ni ada perbezaan. Kemudian kita telah pun membincangkan juga tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala wujud. Kemudian al-qidam. Kemudian sifat Allah Subhanahu Wa Taala al-baqa. Kemudian sifat Allah Subhanahu Wa Taala qiyamuhu bi nafsih. Yang saya duk sebut, yang saya tekankan pada minggu lepas, bila disebut tentang qiyamuhu bi nafsih, jangan kita salah faham di sini. Ada qiyamuhu bi nafsih, kalau diterjemahkan secara harfi, berdirinya dengan sendiri. Sedangkan disebut oleh ulama maksud qiyamuhu bi nafsih ghaniyun 'anil alamin, ataupun la yahtaju ila syai', tidak berhajat kepada selainnya. Allah tidak berhajat kepada selainnya. Itu maksud dia. Bukannya berdiri macam manusia, tak. Itu perlu diambil perhatian juga. Kemudian hari ini kita nak masuk pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan cara kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kita sebut mesti belajar tentang sifat-sifatnya. Nak kenal Allah mesti kenal sifat-sifatnya. Ada. Di antaranya lagi adalah sifat wahdaniyah. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha Esa, bersifat dengan Maha Esa. Tak. Kemudian bila disebut Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala, Esa Wahid,
ataupun wahdaniyah, ulama kata laisa min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarika lah. Bukannya esa Allah Subhanahu Wa Taala itu dari sudut bilangan, ataupun wahid, bukan dari sudut bilangan, tetapi dari sudut uh, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang sebelum tu kita bincang, Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluknya. Dan dengan dalil ini juga dijadikan hujah bagi kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat dengan sifat makhluk. Tak sama dengan apa? Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan langit, Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti langit. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan gunung ganang, Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan gunung ganang. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bulan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan bulan. Begitu juga matahari, Allah tak sama dengan matahari. Begitu juga dengan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan manusia. Serta sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Ada. Kemudian disebutkan di sini juga pada sifat wahdaniyah, kita sebut ni. Disebut sifat wahdaniyah iaitu Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa. Maka di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran mempunyai dalil bagaimana ataupun dalil menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan Maha Esa. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ayat Al-Quran ini daripada surah Al-Ikhlas, yang mana asbab ataupun sebab nuzul bagi surah ini, bila mana orang Yahudi datang kepada baginda Nabi SAW, mereka meminta kepada baginda Nabi SAW supaya sifatkan Tuhan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Dia kata apa? Sif lana rabbak alladhi ta'budu fa'anzalallah fa'anzalallahu qul huwallahu ahad ila akhiriha faqala hadhihi sifatu rabbi. Bila mana golongan Yahudi datang kepada baginda Nabi SAW dan minta kepada baginda Nabi SAW supaya sifatkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi diturunkan ayat Al-Quran pada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Tetapi di sini ayat yang pertama, qul huwallahu ahad, iaitulah merupakan dalil bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan wahdaniyah. Bersifat dengan wahdaniyah itu Maha Esa. Maha Esa di sini, tuan-tuan, banyaklah. Maha Esa dari sudut pemilikan, Maha Esa dari sudut kekuasaan, Maha Esa dari sudut dan baki-baki daripada yang lain. Kemudian dalil yang kedua, di dalam ayat Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Ikhlas juga, Allahus Samad. Allahus Samad, iaitu dah Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada yang lain. Ini dalil kepada sifat yang kita telah bincangkan pada sebelum ni, iaitulah Allah ghaniyun 'anil alamin, tidak berhajat kepada yang lain. Bahkan makhluknya yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan lagi di dalam surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala sebut walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak lahir dan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu maksud walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya dalam surah Al-Ikhlas ini terdapat, kita kata, syarat dengan dalil-dalil bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat yang suci, kita kata sifat yang bersih daripada makhluknya. Dan bersifat dengan sifat sifat
ketuhanan, dan Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala bersifat daripada sifat kekurangan. Kemudian disebutkan juga bagaimana cara untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang lain juga, seperti sifat qudrah. Sifat qudrah iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan maha kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan maha berkuasa. Maka tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan maha kuasa, iaitulah disebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa ke atas alam ini. Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa ke atas segala makhluknya, termasuk kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa melakukan apa sahaja yang dia kehendaki ke atas makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata, maha berkuasa menghidupkan makhluknya, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa mematikan makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa menjadikan hamba dia sihat dan menjadikan hamba dia melakukan ketaatan kepadanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga maha berkuasa menjadikan makhluknya dalam keadaan sakit, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa menjadikan hambanya dalam keadaan sakit. Begitu juga tuan-tuan, sifat al-qudrah ini tuan-tuan disebut juga di dalam hadis baginda Nabi SAW, iaitulah pada hadis riwayat Ibn Hibban. Kata baginda Nabi SAW, Nabi sebut di dalam hadis dalam satu bentuk doa istikharah. Nabi baca apa? Allahumma innaka la taqdir wa la aqdir. Nabi kata, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa, aku tidak berkuasa. Maksudnya itu adalah dalil bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan kudrah, maha berkuasa. Dalam doa istikharah ini, maknanya seeloknya kita menunjukkan kelemahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tu bagi tahu kita ni adalah makhluk Allah yang lemah, dan perlu berhajat sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebarang hajat yang kita nak. Kemudian sifat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita lebih kenal lagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan melalui sifatnya, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan iradah. Allah Subhanahu Wa Taala maha berkehendak untuk melakukan segala sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala maha berkehendak. Itu maksudnya al-iradah. Allah Subhanahu Wa Taala maha berkehendak. Berkehendak untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu. Maka ini adalah kepercayaan kita, kerana ada sesuatu ini bukan ada secara kebetulan. Bukan ada secara kebetulan. Adanya alam ini bukan secara kebetulan. Dia terjadi sendiri, bukan. Seperti setengah fahaman ataupun pegangan golongan etis. Mereka mendakwa alam ini wujud dengan sendiri. Ada setengah daripada mereka mempercayai alam ini asalnya daripada letupan Big Bang dan sebagainya. Alam ni meletup dengan sendiri, dan kemudian membentuk planet-planet yang pelbagai. Ini tidak benar, tuan-tuan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam ini dalam waktu 6 hari. 6 hari itu ada tafsirnya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam ini, bukannya dia terjadi dengan sendiri. Bukan dia terjadi dengan sendiri. Sebagaimana kita kata, bila mana kita lihat ada tulisan di papan
putih di belakang saya tu ada tulisan. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah tengok, ada di belakang saya ada papan putih. Papan putih yang ada tulisan je. Kita kata pada tulisan ini pasti ada yang menulisnya. Pasti ada yang menulisnya. Begitu juga kita tengok kepada bangunan. Bangunan tinggi seperti KLCC, Menara KL. Kita pasti dan yakin bahawasanya pasti ada orang yang membinanya. Mustahil bangunan tersebut wujud dengan sendiri. Berdiri tegak, berdiri gagah dengan sendiri. Begitu juga dengan tulisan ni. Adanya tulisan ni mustahil ianya ada dengan sendiri tanpa ada penulisnya. Begitu juga kita kata lebih aula lagi lah. Alam ini yang begitu luas, terbentangnya langit yang begitu luas, terbentang luas dan bumi tersegang indah ini, mustahil ianya wujud dengan sendiri. Pasti ada yang menciptakannya. Dan ini berlaku pasti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang kehendaki bumi dan langit ini ada, maka adalah langit dan bumi ini. Bukannya berlaku dengan sendiri. Ia wujud dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kita tahu bahawasanya langit, bumi, matahari, bulan, bintang dan semua planet-planet ni ada penciptanya. Sebab itu tuan-tuan, ada satu kisah mengenai Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah, dia pernah bertemu dengan seorang etis. Lalu bila duk cakap dengan seorang etis ni, diajak kepada Al-Imam Abu Hanifah untuk berdebat. Tetapi mereka ni set satu tempoh, satu tarikh untuk mereka bertemu di satu tempat untuk mereka saling berdebat. Ni Imam Abu Hanifah cerdik. Imam Abu Hanifah, dia, kita tahu Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, dia meyakini bahawasanya alam ini pasti ada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan etis tadi, dia meyakini bahawasanya alam ini wujud dengan sendiri tanpa ada penciptanya. Jadi diset dah satu tarikh, disepakati sesama mereka satu tarikh untuk datang hadir ke satu tempat ni untuk berdebat isu masalah ni saja. Masalah alam ni wujud tanpa ada pencipta ataupun tidak. Lalu diset satu tarikh, kemudian bila sampai bila diset satu tarikh, masing-masing balik ke tempat asal. Balik ke rumah masing-masing. Kemudian bila mana sampai satu tarikh yang disetkan oleh mereka dan yang dijanjikan oleh mereka untuk hadir ke satu tempat, maka didapati orang etis tadi telah pun sampai pada waktu yang tepat di tempat yang dijanjikan, dan dia datang dengan waktu yang tepat. Tengok-tengok Al-Imam Abu Hanifah tak sampai-sampai. Kemudian dia tunggu lagi, sampailah orang tu bengang dah. Akhir sekali, kita kata waktu dah lambat dah lewat dah, barulah Al-Imam Abu Hanifah sampai. Tak sempat berdebat lagi, orang salah seorang daripada mereka ni dah bengang dah marah-marah dah. Kemudian etis tadi tanya kepada Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah, dia tanya, orang etis tadi tanya kepada Al-Imam Abu Hanifah, dia tanya, kenapa kamu sampai lambat? Kenapa kamu sampai lambat? Lalu Al-Imam Abu Hanifah dia kata, tadi semasa dalam perjalanan untuk aku sampai ke sini, aku perlu melintasi sebatang sungai yang besar. Kemudian aku tak dapati satu perahu pun dalam sungai tu. Jadi aku tunggu di seberang sungai, aku tunggu, aku pun perhatikan pada sebatu batang pokok yang ada di tebing sungai tu. Bila aku perhati, aku tengok kepada pokok itu jatuh, tumbang dengan sendiri dalam dalam sungai tadi. Tumbang dengan sendiri, kemudian pokok tadi menjadi satu perahu dengan sendiri juga. Berubah jadi satu perahu dengan sendiri.
Kemudian bila aku tengok ada perahu, aku pun naik atas perahu tu. Ya, Imam Abu Hanifah kata aku naik atas perahu tu, tiba-tiba tak sempat lagi aku kayuh, tiba-tiba perahu tu berlayar dengan sendiri, menyeberangi sungai. Ada. Bila sampai di seberang sungai tu tuan-tuan, barulah dia dapat datang ke sini. Ada. Kemudian lepas melintasi satu sungai tu, aku baru dapat jalan kaki sampai ke tempat ini. Sebab itulah aku lambat. Oh, jadi orang etis tadi dia kata mustahil. Mustahil lah pokok itu boleh tumbang sendiri, kemudian jadi perahu sendiri. Tambah-tambah lagi kau cakap pokok yang tumbang dalam air itu jadi perahu sendiri. Lepas tu lepas kau naik, jadi perahu tu berlayar dengan sendiri. Ini mustahil, dia kata. Mustahil. Lalu Al-Imam Abu Hanifah kata, kalau inilah mustahil, lagi aula, lagi terlebih mustahil dah bagi alam yang terbentang luas ini wujudnya dengan sendiri tanpa ada penciptanya. Ada. Belum sempat apa-apa lagi, belum sempat berdebat lagi, orang tu dah kalah 3-0 dah. Dah kalah 3-0 dah. Sebagaimana dia tak percaya pokok tu boleh tumbang dengan sendiri, jadi perahu sendiri, boleh berlayar sendiri. Begitu juga alam ini, mustahil dia terbentang luas, bergerak sana kemari. Kalau planet tu berpusing ataupun berjalan di atas paksinya dengan sendiri tanpa ada penciptanya. Sebab tu tak sempat berdebat, sudah pun kalah golongan etis tadi. Tengok, ulama ahli sunnah wal jamaah begitu cerdik dalam nak berdialog dengan golongan etis dan golongan-golongan yang sesat yang lain. Kemudian kita kata Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkehendak. Berkehendak apa sahaja yang dia kehendaki pada perkara yang harus pada akal. Ada tidak bertakluk pada perkara tidak bertakluk pada perkara mustahil bagi akal. Tak, sifat kehendak Allah Subhanahu Wa Taala hanya bertakluk pada sifat pada perkara yang harus pada akal. Kemudian di antara dalil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan iradah, iaitu maha berkehendak, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ni dalil merupakan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan berkehendak melakukan sesuatu. Iaitulah kata Allah Subhanahu Wa Taala yang mafhumnya tidaklah kita berkehendak untuk melakukan sesuatu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengkehendaki untuk menjadikan segala sesuatu di alam ini. Maka Allah Taala kata di dalam Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat Al-Quran yang lain, fa'alul lima yurid. Dia yang maha melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Bahawasanya dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan yurid, iaitu maha bersifat dengan iradah. Maha bersifat dengan kehendak. Kemudian kehendak Allah ini kita tahu mengatasi kehendak-kehendak yang lain. Maka ada dalil daripada nas dan syarak. Ada dalil daripada nas syarak, sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis. Semua ada dalil. Maknanya setiap kita setiap sifat-sifat yang kita bacakan sebelum ni juga semuanya ada nas dan dalil daripada Al-Quran dan hadis. Bukannya ulama susun sifat 13 ni berdasarkan yang dia baca ataupun dia petik daripada kabilah ataupun tempat-tempat yang lain selain sumber daripada Islam. Bukan seperti didakwa oleh setengah golongan yang mereka mengatakan sifat 12 ataupun sifat 13 ini, sifat 13 ataupun sifat 20 ini berasal daripada falsafah. Ini tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali. Bila mana kita kata kepada mereka, setelah mereka tuduh sifat 13 ini berasal daripada falsafah, kita tanya kepada mereka, siapakah yang dari kalangan ahli falsafah yang pernah menulis tentang sifat ketuhanan? Kalau ada, bawa datang. Nak tanya sekali lagi, siapakah di antara ahli falsafah pernah menulis atau membincangkan tentang
sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada, bawa datang. Sebab dia berani tuduh, maknanya dia kena bawa datang bukti. Tetapi bila dicabar oleh ulama-ulama kita terdahulu sampai ke hari ini, dan mereka tidak dapat memberikan jawapan yang apa mereka dah dakwa. Sebagaimana mereka dah dakwa. Itu golongan yang reti lempar tuduhan macam-macam tapi bukti tak ada. Nah, itu. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan al-ilm. Dan iaitu Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan Maha mengetahui. Dan kita tak boleh menyandarkan Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan sifat jahil. Tak boleh sandarkan sifat jahil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat Maha mengetahui. Ada. Pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan ilm ataupun mengetahui. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan mengetahui, hamba dia juga bersifat dengan mengetahui. Jadi di sini tuan-tuan, pada istilah antara Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk dia berkongsi. Tetapi dari sudut makna tak sama tuan-tuan. Kena ingat hati-hati. Dan manusia juga mengetahui, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengetahui. Apa perbezaan mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya yang mengetahui? Apa perbezaan sifat mengetahui Allah dan sifat mengetahui bagi makhluk? Di sini ulama datangkan. Dia kata sifat mengetahui Allah, sifat ilm Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu. Ada. Tanpa terbatas. Dan adapun manusia ni pengetahuan dia ataupun sifat mengetahui dia terbatas. Dia manusia ni mengetahui sekadar apa yang diberitahu sahaja. Apa yang diajar kepada dia sahaja. Selebih daripada tu dia tidak tahu. Tidak mengetahui apa sahaja yang selain daripada yang diberitahu. Sebab tu sifat mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala, sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas, adapun ilmu manusia terbatas. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertambah dan tidak berkurang. Adapun ilmu manusia ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Bila ilmu manusia ni bertambah, bila ilmu manusia ni berkurang. Dan sebagai contoh, setengah orang bila dia pergi ke majlis ilmu, dia belajar tentang suatu ilmu, dan belajar tentang ilmu fardhu, maka akan bertambah ilmunya. Dan setelah dia balik. Tetapi setelah dia pulang ke rumah dan lama dia tak murajaah, dia tak ulang kaji apa yang dia pelajari sebelum-sebelum ni, maka ilmu dia makin berkurang. Dia makin lupa, makin tak ingat apa yang dia telah belajar sebelum ini. Kemudian daripada mana ulama ambil dalil bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan Maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Ada, iaitulah, dan bahawasanya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Ini dalil bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Tengok, sifat ni ulama ambil juga daripada Al-Quran, bukan daripada kitab-kitab falsafah ataupun kitab-kitab berjalan, tak. Berdalilkan Al-Quran dan hadis. Ada di sini dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala disifatkan mengetahui segala sesuatu. Dah, sebab macam mana nak faham dia tuan-tuan? Ada Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala sesuatu di sini, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala kita kata mengetahui setiap bilangan biji pasir yang ada di padang pasir. Allah Subhanahu Wa Taala juga Maha mengetahui berapa banyak jumlah air di lautan, berapa titik jumlah air di lautan, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga Maha mengetahui berapakah bilangan hujan-hujan, berapakah bilangan titik-titik hujan yang turun di suatu tempat.
Allah Subhanahu Wa Taala juga Maha mengetahui dan bilakah setiap bagi helaian daun yang berada di pokok akan gugur. Tak, maknanya sedetail-detailnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui setiap daripada perubahan daripada makhluknya, bilangan makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu. Adapun kita tak tahu tu. Kita tak tahu berapa bilangan pasir di pantai, kita tak tahu. Kita tahu banyak. Ada berapakah bilangan titisan air hujan yang turun pada suatu tempat, kita tak tahu. Allah tahu. Itu betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan mengetahui segala sesuatu. Hatta sampaikan kita kata sedetail-detail pengetahuan Allah Maha mengetahui. Kemudian di sini tuan-tuan, kita sebut tadi dalil daripada Al-Quran. Juga ada dalil bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan Maha mengetahui, bersumberkan daripada hadis, iaitulah tentang doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW mengenai doa istikharah juga. Dan Nabi kata apa? Wa ta'lamu wa la a'lam. Dia kata, dan engkau Maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Tengok, dua kali je. Dan dua kali kita, kalau kita beramal dengan doa ni, kita mengakui kelemahan kita, kekurangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini cara kita kata di antara adab-adab berdoa lah. Ada adab berdoa, ada cara-cara berdoa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Sebut sekali kelemahan kita, kemudian minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan apa yang kita hajat. Ini dalil daripada hadis yang Nabi ajar tentang doa istikharah. Wa ta'lamu wa la a'lam. Dan engkau Maha mengetahui, aku tidak mengetahui. Itu dalil. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan al-hayah. Ada al-hayah di situ maksudnya maha hidup. Ada maha hidup. Dan Allah Taala hidup tidak dengan bukan dengan roh, bukan dengan jasad, bukan dengan tulang belulang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hidup tanpa berdaging, tanpa ada kita kata tulang sumsum dan sel-sel dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada selainnya. Allah Subhanahu Wa Taala hidup dengan zat dia, bukan berhajat kepada selainnya. Dan adapun kita ni sebagai hamba ataupun makhluk, untuk kita hidup ni kita berhajat kepada selain, berhajat kepada sesuatu, bukan selainnya. Allah Subhanahu Wa Taala hidupnya tidak berhajat kepada sesuatu. Adapun manusia hidupnya berhajat kepada sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala yang saya sebut tadi, hidup Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada roh, daging, jasad, tulang belulang, kemudian tulang sumsum. Allah Subhanahu Wa Taala hidupnya tidak berhajat kepada semua ni. Adapun kita berhajat kepada daging, tubuh badan, jasad, tulang belulang, tulang sumsum. Kemudian kita berhajat juga kepada roh untuk kita hidup. Tengok beza sifat hidup Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat hidup manusia. Dan hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Adapun manusia, sifat hidup manusia ini ada permulaan dan ada pengakhiran. Kita hidup ada permulaan dan ada pengakhiran. Kita hidup bila? Sebagai contoh, hidup setelah ditiupkan roh dalam jasad kita. Tu waktu mula-mula kita hidup. Waktu pertama kita hidup. Kemudian bila pula waktu hidup kita berakhir? Bila mana kita meninggal dunia, maka berakhirlah kehidupan bagi kita di atas dunia ni. Tak sama hidup kita dengan hidup Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat hidup kita dengan sifat hidup Allah Subhanahu Wa Taala tak sama. Walaupun perkataan kita kata istilah itu sama, tapi maknanya berbeza bila disandarkan kepada Allah dan bila disandarkan kepada makhluk. Berbeza tuan-tuan. Dalilnya begitu banyak tuan-tuan. Dalil banyak sangat tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hidup. Dan bukankah kita selalu baca doa zikir ayat kursi sebagai contoh. Ada ayat kursi daripada ayat Al-Quran.
Iaitulah kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Huwal hayyu. Dan dia yang maha hidup. Tak, wal hayyul qayyum. Tak. Maknanya al-hayah ini Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan maha hidup, disebut di dalam Al-Quran. Begitu juga sifat al-hayah ini diambil dalilnya daripada hadis. Ada, iaitulah ketika baginda Nabi SAW mengajarkan tentang doa pelindung. Ini elok untuk kita baca setiap pagi dan setiap malam, setiap pagi dan petang. Iaitulah Nabi ajar kepada umat dia supaya baca doa pelindung. Iaitulah lafaznya macam mana? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Nak diceritakan sini pada doa ini ada dalil bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan maha hidup. Apa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang maha hidup. Itu maksudnya. Wahai Tuhan yang maha hidup. Dan Al-Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, iaitulah wahai Tuhan yang bersifat maha qiyamuhu binafsih, yang tidak berhajat kepada selainnya. Dan barulah dia sebut doa. Aku memohon bantuan daripadamu dengan rahmatmu. Jangan engkau biarkan ataupun tinggalkan aku walaupun sekelip mata jua. Ataupun walaupun sekejap. Jangan kau tinggalkan aku. Jangan kau tinggalkan aku maknanya tinggal tanpa kita kata tanpa di dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang kita dengan pandangan rahmat. Kita minta dan bermohon dan berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak menjadi seperti itu. Maknanya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa dijaga olehnya. Itu maksudnya. Kemudian maka itu kita sebut sifat hayyun. Sifat hayyu iaitulah bersumberkan dalil daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian sifat seterusnya iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga di antara cara mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah mengenal melalui sifatnya, iaitu sifat kalam. Sifat kalam. Sifat kalam Allah. Bila disebut tentang sifat kalam, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala maha berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala maha berfirman. Itu maksud al-kalam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala maha berfirman. Ini disebut di dalam Al-Quran. Diambil sifat ini daripada Al-Quran, iaitulah berdalilkan surah An-Nisa ayat 164. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini bila kita sebut kalamullah. Bila kita sebut kalamullah, maknanya Allah bersifat dengan sifat kalam yang azali dan abadi. Tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Itu maksud asalnya. Tidak berhuruf, tidak berbahasa, tidak bersuara. Tidak bersuara, tidak berbahasa, tidak berhuruf. Itu makna kalamullah yang asal. Kena ingat ni tuan-tuan, makna kalamullah adalah Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan berfirman, maha berfirman. Iaitu kalamullah ini kalamullah yang bersifat azali, abadi, serta tidak bersuara, tidak berhuruf dan tidak berbahasa. Itu makna asal bagi sifat kalamullah. Adapun kalamullah pada hari ini boleh juga diberi makna yang kedua, iaitu kalamullah dengan maksud lafzul munazzal. Lafaz yang diturunkan. Lafaz yang diturunkan yang ianya berbahasa, berhuruf dan bersuara. Sebagai contoh apa dia tuan-tuan? Sebagai contoh lafaz al-munazzal ini, lafaz yang diturunkan, iaitulah ibarat
kepada kalamullah yang azali dan abadi. Sebagai contoh, dia ada dua. Tadi kita kata yang pertama tadi, kalamullah yang azali dan abadi, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Ini kalam maksud yang asal. Dan kalam ini, kalam yang azali dan abadi ini kita tidak boleh pegang. Adapun dengan maksud yang kedua ni tuan-tuan, kalamullah dengan maksud lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan, yang merupakan ibarat kepada kalamullah yang azali dan abadi, yang pertama tadi. Ya, ianya adalah seperti mushaf Al-Quran. Kita pegang mushaf Al-Quran, ianya ada bertulisan, berbahasa dan bersuara bila kita bacakannya. Bersuara. Ini adalah makhluk. Adapun dengan makna yang pertama tadi, kalamullah yang azali dan abadi, tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak berbahasa tadi, itu bukan makhluk. Ini adalah satu perbincangan, kita kata isu yang besar dalam Islam. Yang mesti kita fahami betul-betul. Apakah maksud kalamullah azali abadi dan apakah maksud kalamullah yang lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan. Kena faham dua benda ni. Supaya kita tak tertukar. Maksud asal kalamullah adalah kalamullah azali, abadi, tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak berbahasa. Ini maksud yang asal. Tapi ada di sana yang makna kedua, iaitulah kalamullah lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, lafaz yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti Al-Quran. Asalnya tidak berbahasa, tidak berhuruf, tidak bersuara. Bila diturunkan, diterjemahkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianya diturunkan dalam bentuk suara, bertulisan dan berbahasa. Barulah kita boleh baca kalamullah, iaitulah ibarat kalamullah yang azali dan abadi. Ini kena faham betul-betul. Dan kalau seeloknya diberi nota lah lepas ni, insya-Allah saya akan bagi nota tentang perbezaan makna kalamullah azali dan abadi dan kalamullah lafaz yang diturunkan, seperti Al-Quran tadi. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian diturunkan dalam bentuk huruf bila ditulis. Kemudian diturunkan juga dalam bentuk suara bila dibaca. Itu maksud lafaz yang diturunkan. Isu ini adalah isu yang agak besar lah. Semasa Al-Imam Ahmad bin Hanbal, di zaman kita kata di zaman pemerintahan golongan Mu'tazilah, ada Sultan Mu'taman, saya lupa nama Sultan tu. Pada waktu tu pemimpin daripada kalangan raja-raja, sultan, mereka ini terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Mereka terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Mereka kata kalamullah itu adalah makhluk. Kalamullah yang azali abadi tadi, dia kata itu adalah makhluk. Ini bercanggah dengan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Al-Imam Ahmad merupakan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, dia kata kalamullah bukan makhluk, laisa makhluk, bukan makhluk. Kalau tak, kalaulah Imam Ahmad tidak bertegas dengan perkara ini, maknanya ramailah orang akan mengikut golongan Mu'tazilah pada zaman tu. Dan memang ramai dah pun yang terpengaruh dengan pemerintahan Mu'tazilah pada waktu tu. Mereka memaksa setiap daripada umat Islam supaya berpegang bahawasanya kalamullah yang azali dan abadi itu makhluk. Sedangkan kalamullah yang azali dan abadi itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Itu sifat kalam, iaitu sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala bukan makhluk. Sebab itulah Al-Imam Ahmad bin Hanbal ni, bila mana dia kata kalamullah bukan makhluk, bertentangan dengan pegangan pemimpin ataupun sultan pada waktu itu, maka beliau dihukum oleh sultan pada waktu itu, dicambuk.
dicambuk sehingga kan dalam kisah ni diceritakan apa nama ni, bila dicambuk tu pakaian Imam Ahmad hampir tercabuk, teruk sangat. Teruk sangat. Imam Ahmad ni adalah ulama ahli sunnah wal jamaah, mempertahankan akidah umat Islam pada waktu tu. Dan Imam Ahmad juga adalah, kita kata, ulama yang hidup sezaman dengan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Hatta Imam Syafi'i sendiri pun ditanya untuk memastikan Imam Syafi'i ini sependapat dengan pemimpin mereka, sultan pada waktu itu, untuk mengatakan Al-Quran ini, bukan Al-Quran, kalamullah ini adalah makhluk. Kalamullah yang azali dan abadi itu sebagai makhluk, sedangkan itu bukan makhluk. Dan lalu ditanya, dihantar wakil oleh sultan supaya bertanya kepada Imam Ahmad, ada apa pendapatmu tentang kalamullah, adakah ia makhluk ataupun bukan makhluk? Dan Imam Syafi'i jawab apa? Dia jawab macam mana? Kitab Zabur ditunjuk macam ni. Ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ada empat-empat ni empat-empat dia tunjuk macam ni. Dia tunjuk macam ni. Ni semua empat-empat ni adalah makhluk. Bukan bermaksud di situ Al-Imam Syafi'i nak mengatakan kalamullah itu adalah makhluk, tetapi Al-Imam Syafi'i dia kata kalamullah iaitulah Al-Quran, ataupun kalamullah itu dia tak kata kalamullah itu sebagai makhluk, tetapi dia tunjuk kepada jari dia ni. 4 jari ni adalah makhluk. Adapun kalamullah di sisi Al-Imam Syafi'i merupakan sifat yang azali, sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang azali dan abadi. Dan ia bukan makhluk. Dan ia tunjuk tadi Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Empat-empat ni dia tunjuk ni sini adalah makhluk. Apa makhluk tu? Ni jari dia lah. Bukan Al-Quran, bukan kalamullah yang makhluk, tetapi jari dia yang makhluk. Boleh faham situ? Itu di antara isu-isu besar lah dalam perbahasan umat Islam, yang di antara benda yang perlu kita tahu juga. Di antara perkara yang kita perlu tahu. Kemudian di antaranya lagi dia kata apa? Ni habis itu sifat kalam, dan habis dah perbahasan sifat 13. Ini di antara cara kita kata untuk umat Islam mengenal ataupun beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mesti mengenal melalui sifat 13 ataupun 20. Nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kita belajar tentang sifat dia. Dan nak kenal seseorang pun macam tu juga. Nak kenal seseorang, kita mesti kenal nama dia. Kemudian kita kena kenal sifat-sifat dia. Barulah dikatakan kita ni kenal kepada seseorang. Begitu juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain tidak bukan dengan cara kita mengenal sifat-sifatnya. Tetapi hari ni malang sedikit kita kata. Dan bila disebut tentang ilmu akidah ni, ramai orang tinggal, tuan-tuan. Ramai orang tinggal. Dia ingat belajar akidah ni, dia kata saya dah belajar di sekolah rendah lagi. Saya dah belajar, kemudian naik sekolah menengah, saya belajar lagi. Ni peringkat U, saya belajar lagi. Jadi hari ni tak perlu dah kita nak belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlulah. Rugi tuan-tuan orang ni. Rugi. Padahal kita kata tak merugikan seseorang pun kalau dia duk belajar tentang sifat-sifat Allah, kemudian walaupun dia dah tahu, dah hafal sekali pun, kalau dia ulang-ulang, maka dia sentiasa kita kata menuntut satu kemuliaan. Dan ulama kata bagi orang yang menuntut kemuliaan, dan iaitulah kita kata belajar tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah ni sifat yang mulia, sifat bagi zat yang mulia. Maka ulama kata bagi siapa yang menuntut sesuatu yang mulia, maka pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah tuan-tuan. Sifat 13 ni kita belajar, kemudian kadang-kadang perlu juga kepada dalil. Dan setiap satu-satu tu kita kena belajar dalil-dalil. Dan kadang-kadang kalau dahululah kita kata, kita bandingkan dahulu dengan sekarang. Dahulunya bila kita belajar sifat
13 ni tak berhajat kepada dalil pun tuan-tuan. Kita belajar, kemudian kita faham dengan makna 13 sifat tu, cukuplah. Tetapi hari ini orang pelbagai tohmahan, fitnah dan sebagainya, dan sebahagian yang mengatakan sifat 13 ni tak pernah diajar oleh Nabi. Tak pernah diajar oleh Nabi, dia kata. Ada. Dan ini adalah satu perkara bid'ah. Hatta setengah daripada orang di luar sana, dia katakan orang siapa yang belajar sifat 13 ini syirik. Wal'iyadzubillah min zalik. Padahal kita belajar tentang sifat Allah. Bukannya belajar melakukan sesuatu yang syirik. Taklah, bukan sedemikian. Itu sebab tu kena faham betul-betul. Kita belajar ni untuk mengenal Allah, cara untuk kita beriman kepada Allah dan juga Rasulullah SAW melalui sifat 13. Sifat 13 ni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Cara nak kenal Allah kena belajar sifat 13, bukan dengan cara yang lain. Adalah cara-cara lain, tapi yang khusus yang ditunjukkan oleh ulama adalah melalui belajar sifat 13. Ada. Kemudian habis sikit lagi. Juga kata muallif rahimahullah, sebelum tu kita kata pada belajar sifat 13 ni, kalau dahulu perlu belajar sifat 13 semata-mata. Tapi hari ni kita kena belajar satu persatu. Kalau seeloknya lah, supaya kita dapat membenteng diri kita. Kalau orang tanya, mana asal sifat 13 ni? Mana asal sifat 13 ni? Maka bila kita belajar dengan dalilnya, daripada mana sumber sifat-sifat, daripada sifat-sifat 13 ni diambil, maka kita boleh sebut berserta dalil. Untuk mendiamkan mulut-mulut orang-orang jahat tadi. Dia kata sifat ni tidak pernah diajar oleh baginda Nabi SAW. Seakan-akan Nabi SAW ni jahil tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya kepada dia, bukankah Nabi SAW ni beriman ataupun percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud? Maka dia akan jawab pasti. Nabi percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan wujud. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah Nabi dan para sahabat beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini maha berkuasa? Sudah tentu. Dia akan cakap macam tu. Maka tinggal lagi tuan-tuan, dulunya Nabi mengajar tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dalil yang tidak tersusun. Mengajar ayat ni, kemudian diselang-seli dengan hukum, kemudian belajar lagi tentang sifat Allah melalui ayat Al-Quran, maknanya dalam keadaan tidak tersusun. Bezanya zaman Nabi SAW mengajar sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak disebut sifat Allah secara tersusun. Pada hari ini ulama ambil, himpunkan semua sifat-sifat Allah ni yang berdalilkan daripada Al-Quran dan hadis, himpun dalam satu tempat. Jadilah sifat 13. Jadi faedahnya untuk siapa tuan-tuan? Untuk kita semua, untuk memudahkan kita. Sekali belajar sifat 13, sekali belajar tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, melalui sifat 13, sekali tu kita dah habis dah, khatam sifat 13. Kalau dahulu tuan-tuan, di zaman sahabat berbeza. Boleh jadi hari ini sifat Allah yang lain. Lepas tu minggu depan pula, ataupun hari-hari yang lain, barulah diajar sifat Allah. Yang seterusnya. Kita belajar sifat 13 dalam satu hari je. Itu lebihnya kita mengikut tertib ataupun susunan ulama. Boleh belajar dalam waktu yang singkat. Itu faedah daripada susunan ulama, daripada sifat-sifat 13 yang kita belajar pada hari ini. Jadi saya kira cukup sampai sini dulu untuk kuliah duha pada tengah hari ni ataupun pagi ni. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dapat memberi faedah kepada kita semua, dapat menjadi satu peringatan buat kita, menjadi apa kita kata, satu benteng buat akidah kita. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada pagi ini memberi faedah kepada kita dan dapat kita amalkan dan dapat kita kongsikan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan kita di syurga Firdausil A'la sebagaimana Allah himpunkan kita dalam majlis ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya fattah ya alim ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukran jazilan kasiran Al-Fadhil Ustaz Ahmad Natawalli di atas penyampaian kuliah duha kita pada pagi ini. Dan semoga sama-sama kita dapat mengambil i'tibar, ambil pengajaran, dapat meningkatkan ilmu kita lagi berkenaan dengan ilmu untuk kita sama-sama mengenal Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi jazakumullahu khair Ustaz dan juga seluruh jemaah yang hadir pada hari ini. InsyaAllah saya bagi pihak admin Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, mohon maaf sekiranya ada tersalah kata, terlanjur bicara kesalahannya di mana-mana, yang baik itu daripada Allah dan yang lemah itu adalah daripada kedaifan diri saya sendiri. InsyaAllah saya sudahi dengan saya kembalikan majlis kita kepada Al-Fadhil Ustaz sekali lagi untuk kita sama-sama tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.